Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan lagi saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Lejat Tuan Kasam Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, seluruh hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sidang jemaah yang dimuliakan para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua berseronok insya-Allah, betul kan? Seronok kerana kita berkumpul untuk membicarakan tentang susuk tubuh manusia yang paling agung, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan lagi saya hormati tetamu kita yang kita raikan pada malam ini, Al-Fadhil Syekh Firas Sulu Ad-Dimashqi hafizahullah taala wa ra'ah. Untuk pengetahuan semua, Syekh Firas sekarang bertugas sebagai imam di Surau Seksyen 3. Dalam masa yang sama ada menghidupkan pusat pengajian hadis dan juga Al-Quran. Ada yang hafal Quran, bukan setakat orang muda, yang dewasa pun hafal Quran, bahkan hafal hadis juga. Jadi Syekh mengajar banyak, mengajar Allahumma salli ala Muhammad, hadisnya, mengajar fiqhnya, tafsirnya, dan itu dalam di surah Seksyen 3 lah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian itu terdapatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam diri kita ini sekarang ni kita kumpul untuk nak memperingatkan bahawasanya kita ini adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri kita ini adanya iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri kita ini adanya cinta kepada Nabi SAW. Cuma kuat ataupun tidak cinta tersebut kepada Nabi SAW. Kemungkinan sebahagian manusia juga lupa tentang akhlak yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan mereka tidak kenal Nabi, tidak tahu macam mana nak berakhlak dengan apa yang akhlak yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Dalam Musnad Imam Ahmad ada satu hadis yang diriwayatkan mengatakan bahawasanya laisa syai'un bainas sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidaklah ada sesuatu di antara langit dan juga bumi melainkan semuanya mengenal aku ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali asiyal jin wal ins, kecuali dari kalangan jin dan juga manusia yang ingkar dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, yang mukhalafah, yang tidak kenal. Jadi yang tak kenal Nabi ini di kalangan manusia jin yang banyak ingkar atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita nak dengar dan kita nak amalkan lebih lanjut setelah mana kita dengar, dan kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Kita nak praktikkan akhlak, kita nak bawa kerinduan, kita nak bawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Maka sama-sama insya-Allah hadirin sekalian, abang-abang, kakak-kakak yang adik-adik pun depan Syekh ni, kita dengar sama-sama insya-Allah. Handset silentkan, tidak ada yang bermain-main handset ketika mana dalam tausiah Syekh insya-Allah. Maka dengan ini saya mempersilakan Fadilatul Syekh Firas hafizahullah ta'ala wa ra'ah, nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darini amin. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي الحبيب، نبي الرحمة ونبي الرأفة، صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang kepada umatnya. Dan juga kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, selawat juga kepada mereka-mereka yang mengikuti manhaj ataupun jalan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan ashkuru al-ikhwata al-qa'imina ala hadha al-musalla من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وأئمة هذا المصلى على هذا اللقاء الذي جمعونا فيه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. Pertama sekali saya mengatakan aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh EJK mereka-mereka yang bertungkus lumus menjayakan majlis yang menjadi sebab untuk kita berkumpul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab untuk kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala akhi fadilah Syekh Syahir hafizahullah, bada al-majlis wal kalam biqawlihi subhanahu wa ta'ala fi surah al-hujurat wa'lamu anna fiikum rasulullah. Seperti mana yang saya bacakan ayat Al-Quran sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian itu adanya Rasulullah. Waqad qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini, ma'naha, beliau menyebutkan maksudnya, i'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurikum, yaitu ketahuilah, yakinlah bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dengan kalian. Fa'azzimuhu, maka muliakanlah baginda Rasulullah. Wa ta'addabu ma'ahu, dan juga beradablah dengan baginda Rasulullah. Waqtadu bihadihi, dan ikutlah apa petunjuk yang dibawa oleh baginda. Wa hadhihi, dan ini, وهذا المعنى الذي ذكره الله في القرآن واعلموا أن فيكم بهذا اللفظ فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به زمن الصحابة الكرام فحسب. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'lamu anna fiikum, ketahuilah pada kalian, itu bukan bermakna baginda Rasulullah SAW wujud pada zaman sahabat pada zahirnya semata-mata, tidak. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود مع كل واحد منا في حياته إلى قبره وفي قبره إلى يوم القيامة. Bahkan setiap orang yang semua kita ini adanya maklumat, adanya pengetahuan, adanya Rasulullah SAW dalam dirinya sampailah masuk ke dalam kubur. Dalam kubur pun sampailah nanti dibangkitkan pun baginda Rasulullah SAW ada bersama dengan kita. لأن العلاقة بين المسلم ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست علاقة رؤية فحسب. Ini kerana hubungan seseorang dengan baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya hubungan semata-mata melihat sahaja. والرؤية ليست كل شيء. Dan melihat itu bukanlah bermakna ia segala-galanya. فلقد رأى أبو جهل وأبو لهب رسول الله ولم يؤمنوا به. Dan ada kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, bukankah mereka juga telah melihat Nabi SAW tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi? ورأى المنافقون رسول الله ولم يؤمنوا به. Orang-orang munafik juga telah melihat Rasulullah tapi mereka tidak sepenuhnya beriman dengan Nabi SAW. فليست العبرة فحسب بالرؤيا. Jadi ukuran tersebut bukan hanya diukur pada melihat semata-mata. Innamal ibratu bil mahabbati. Tetapi ukuran diri seseorang tersebut, kita semua ini adalah diukur bagaimana kadar cintanya terhadap Nabi SAW. Fa idza kanatil mahabbatu maghrusatan fi qalbika li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaka bi ma'iyyatihi fi jami'i ahwalika. Kalau sekiranya kita ini cinta yang ada kepada Nabi SAW sudah ditanam dalam jiwa kita ini, sudah berputik dalam jiwa kita ini, maka sebenarnya
kita sudah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. Dan maksud ini telah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه كهذا المجلس. Satu hari Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat seumpama majlis beginilah. Kita bayangkan. فجأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tiba-tiba dalam majlis tersebut baginda Nabi SAW bersabda. قال كلمة فيها الشوق. Yang mana satu ucapan yang timbul perasaan rindu. فيها المحبة. Yang mana di dalam ucapan tersebut adanya cas untuk semangat cinta. كلمة مليئة بالأنوار. Iaitu ucapan yang penuh dengan cahaya-cahaya. فيها من المعاني ما لا تستوعبه العقول. Dan di dalam ucapan tersebut ada maksud-maksud yang tak boleh dicapai oleh akal kita. صاح النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بقوله وشوقاه إلى أحبابه. Ketika Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat-sahabat, maka Nabi tinggikan suara. Nabi mengatakan, betapa rindunya aku kepada sahabat-sahabatku. وشوقاه إلى أحبابي. Nabi mengatakan, betapa rindunya aku kepada ahbab-ahbabku. فنظر الصحابة إليه وقالوا يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ Maka sahabat melihat dan lalu menyapa Nabi SAW dengan mengatakan, bukankah kami ini merupakan ahbab kamu ya Rasulullah? قال بل أنتم أصحابي. Kata Nabi SAW, bahkan kalian semua merupakan sahabat-sahabatku. ومرتبة الصحبة جمع بين الصحبة والمحبة. Jadi apa maksud sahabat? Sahabat ini ialah mereka yang berdamping dengan Nabi SAW dalam masa yang sama, penuh dengan sifat cinta mereka terhadap Nabi. Itu maksud sahabat. قال بل أنتم أصحابي. Bahkan Nabi sebut, kalian merupakan sahabat-sahabatku. ولكن أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو يفتديني بماله وولده. Yang kata Nabi SAW, yang aku rindukan kepada mereka ialah mereka yang datang selepas mana kewafatanku dan mereka beriman denganku, lalu mereka sangat ingin untuk bertemu denganku sehingga mereka sanggup korbankan harta mereka semata-mata untuk nak bertemu denganku. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لنا قبل أن يبرزنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوجود. Ketahuilah bahawasanya Nabi SAW sudah rindu kepada kita sebelum kita dilahirkan di alam ini lagi. قبل أن يخلقنا الله وأن يبرزنا النبي يشتاق إلينا. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, sebelum Allah taala zahirkan kita ini, Nabi SAW sudah merindui kita. وفي شوق إلى شهير، في شوق إلى خير الأنوار، في شوق إلى فهمي، في شوق إلى سعيد، في شوق إلى أحمد. يشتاق لنا جميعا صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi SAW rindu kepada Syekh, rindu kepada Ustaz Khalil Anar, rindu kepada Abang Fahmi kita, rindu kepada kita semua ni. ما هذه العلاقة؟ هي علاقة المحبة. Jadi apa tersiratnya hubungan ini? Ini semuanya rasanya ada pada sifat ataupun perasaan cinta yang ada dalam hati kita tersebut. ولذلك قال أهل العلم يجب إن هناك أشياء تجب على المسلم في المحبة لم يوجبها الشرع. Di sana kata para ulama, ada satu perkara yang mana berkaitan dengan cinta ini sebenarnya tidak diwajibkan oleh syarak pun. هناك أشياء توجبها المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لم يوجبها الشرع. Di sana ada perkara yang menyebabkan wajib untuk kita berhubung dengan Nabi SAW. Itu cinta. Sedangkan ini tidak pun diwajibkan oleh syarak kita. هل الاجتماع على مدح النبي في هذا المجلس أو بأمثال هذا المجلس واجب شرعي؟ Contohnya saya tanya, adakah perhimpunan majlis sebegini adalah perintah wajib daripada syarak untuk kita melakukan ya? Wajib kan ليس واجبا شرعيا. Maka tak wajib daripada hukum syarak, tak wajib. لكن في المحبة Tetapi daripada sudut cinta, واجب في المحبة. daripada sudut cinta, maka wajib untuk kita merealisasikan cinta kita tersebut. وجوب المحبة توجب علينا أن نجتمع على ذكر
syama'ili wa ma'asiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta tersebut dibuktikan. Kita buktikan macam mana? Dibuktikan dengan kita berkumpul membincangkan tentang syama'il, kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lak fil qasidah madza taqulun wa'lam bi anna man ahabba Ahmada la budda an yahwa ismuhu muraddada lidhaka sannu al-maula al-mawlida thumma al-mawlida. Nah. Maka sebab tu dalam qasidah yang dilantunkan sebentar tadi disebutkan, kalau betullah kamu ini suka, sayang, cinta kepada Ahmad, itu yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkan menyebut-nyebut namanya. Naam. Fahada al-majlis qa'imun 'ala al-mahabbati. Maka majlis ini sebenarnya kita berkumpul atas dasar cinta sebenarnya. Wa huwa wajibun 'alaina fil mahabbati. Dan wajib bagi kita ini untuk menyatakan cinta tersebut. An najtami'a 'ala ma yuqarribuna min sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul untuk membuatkan suatu perkara yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadha az-zaman ayyuha al-ikhwa zamanu i'lan a'da'i al-islam al-harb 'ala al-muslimin. Maka zaman ini sebenarnya zaman para musuh ini sedang berusaha melancarkan kebencian terhadap orang-orang Islam. A'lanul ghazwa 'ala al-ummati al-islamiyah. Mereka sebenarnya sedang melancarkan peperangan terhadap kaum muslimin sebenarnya. Lakin ma huwa al-ghazw? Tapi apa yang dimaksudkan dengan peperangan tersebut? Wal ghazw al-fikri, yaitu serangan pemikiran. Wal ghazw al-aqadi, iaitu serangan juga daripada sudut pegangan kita ni, akidah kita. Wajjahu amwalahum, mereka bersusah payah keluarkan harta mereka. Wa uqulahum, mereka perah akal otak mereka ini. Wa ulama'ahum, mereka berpakat dengan ulama-ulama mereka. Wa kull at-teknologi allati 'indahum, dan segala kecanggihan teknologi semua ada pada mereka. Min ajli an yufarrighu qulub al-jil as-sa'idin min al-muslimin, haula an yufarrighuhum min al-qudwah. Jadi kena satu dengan satu matlamat sahaja, iaitu untuk nak buang ataupun cabut supaya setiap seorang muslim daripada kita ini tidak ada seseorang pun yang dia boleh jadikan sebagai contoh ikutan. Buanglah pada sifat perkara tersebut. Kerana al-muslima idza kana lahu qudwatun yata'assa bihi la yumkin li ahadin an yuz'zi'a imanahu. Kenapa? Kalaulah seseorang ada contoh ikutan yang dia akan ikut, maka datanglah apa-apa pun tidak akan bergoncang orang yang sudah ada ikutan tersebut. Wa amma idza furighatil qulub wal 'uqul min al qudwatil hasana istata'a ayyu insanin bi kalimatin walau basita an yughayyira manhajaka wa qad yukhrijuka min al iman ila al kufr. Jadi bahayanya kat mana hadirin sekalian, kalaulah hati seseorang, akal seseorang tidak ada perasaan untuk mengikuti orang yang kita cintai, maka apabila datang satu masalah, datang saja serangan tersebut, maka boleh menyebabkan kita tergelincir. Bahkan yang lebih teruk lagi, boleh jatuh ke dalam lembah kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Wa hadha al-manhaj wa hadha al-maslak min a'da' al-islam qad athara bi ba'd al-muslimin mimman yantasibuna bi aqwalihim ila annahum min as-salafiyyah. Jadi sebenarnya serangan ini sudah terkesan ataupun tidak? Sudah terkesan sebenarnya kepada mereka-mereka yang mendakwa diri mereka sebagai golongan salaf. Fasara hammuhum asy-syaghil fi mithli hadhihi al-ayyam an yuhazziru al-muslimina min al-maulidi. Jadi sebab itulah kita dengar hari ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan jangan hadir majlis maulid sebegini. ويقولون هذه المجالس مجالس بدع وضلالات. Lalu mereka mengatakan kenapa tak boleh hadir majlis sebegini? Majlis ini ialah majlis yang bid'ah dan juga majlis yang penuh dengan kesesatan. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian mereka mengatakan setiap bid'ah itu pasti sesat, dan sesat pula tempatnya dalam api neraka. وإن حقيقة هذا الكلام لا يخدم المخطط الغربي أعداء الإسلام والمسلمين. Dan sebenarnya ucapan untuk menyebutkan tentang neraka tersebut tidak pernah diplan langsung oleh orang-orang barat, tidak pernah diplan langsung. Wa innama haqiqatu hadhihi al-majalis min ajli an nuqawwi silatana bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qudwatil hasanah. Maka kita tinggalkan mereka. Sekarang ni kita duduk dalam majlis ini ialah dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Ialah untuk kita nak memperkuatkan diri kita ini, hubungan diri kita ini dengan siapa? Dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Law sa'alna ayya wahidin minna,
Kalau kita tanya setiap orang daripada kita ini, ما نيتك في حضور هذا المولد؟ apa niat, tujuan tuan-tuan perempuan datang ke majlis maulid pada malam ni? Apa niat kita? النية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka insya-Allah semua akan jawab satu niat saja. Niat ialah untuk nak pupuk perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. النية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Niat kita juga ialah untuk nak banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. النية سماع شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه من أهل العلم. Yang mana juga kita juga berniat untuk nak mendengar tentang sifat peribadi Nabi SAW daripada alim ulama yang ada. فأي عاقل فيه ذرة من عقل يقول أن هذه النيات هي نيات بدعة وضلالة. Jadi adakah ada dalam lintasan orang-orang yang bakal niat-niat yang baik tadi yang kita sebutkan tu, adakah ini semuanya benda sesat? Jadi adakah terlintas bagi orang yang bakal niat semua tu sesat? Tak mungkin sama sekali. واضح أيها الإخوة. لذلك إياكم أن تستمعوا إلى هؤلاء الناس. Maka oleh itu kita ni mestilah kena ada prinsip, jangan sama sekali mendengar apa yang dibawa oleh mereka tersebut. علقوا قلوبكم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sekarang yang perlu kita buat ialah mantapkan akal kita ini dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وليكن قولك دائما كما قال النبي، هو قال وشوقاه إلى أحبابي، وأنت تقول وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalaulah baginda Nabi SAW sudah mengungkapkan ucapan baginda, betapa rindunya aku kepada ahbabku, maka begitulah kita juga selalulah kena ungkapkan betapa rindunya aku kepada Rasulullah SAW. فإن أهل المحبة يصلون إلى مراتب في الجنان لا يصلها أهل العلم. Ada orang yang dalam mencintai Nabi SAW ini, mereka sampai darjat mereka yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak mungkin darjat itu dicapai melalui jalan ilmu. ولقد قالوا قديما, dan kata-kata hikmah sebelum ini disebutkan, أهل العلم وأهل الطريق ساروا يسيرون على الأقدام. Orang yang ahlul ilmi, orang yang belajar ini, dan juga mereka ini disebut sebagai orang yang berjalan. Wa ahlul mahabbati taru. Akan tetapi orang yang ada cinta ini, mereka ini sedang terbang. Walidzalika as-sahabi al-jalil alladhi sayyiduna Thawban maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ghaba anhu an-nabi li bid'i sa'at raja'a an-nabi ila al-madinah fara'ahu musfarra al-wajhi maridan qala ma bika ya Thawban abika min ba's yani min barad قال لا يا رسول الله ليس بي من بأس إلا أنني تذكرت مقامك في الجنة ومقامي أنا فأين أنا من أنت يوم القيامة فقال أبشر يا ثوبان فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. Karena itu disebabkan rindu ini sahabat yang agung, di antaranya Sayyidina Thawban radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW beberapa jam sahaja. Kerana Nabi SAW keluar daripada kota Madinah ketika sebut sebab ada urusan. Bila balik saja Nabi tengok muka Thawban ini, mukanya pucat kekuning-kuningan. Maka Nabi terus tanya, wahai Thawban, adakah kamu ini sakit? Adakah kamu ini ada apa-apa masalah sehingga menyebabkan muka kamu ini pucat? Kata Thawban, tidak ya Rasulullah, kerana sekarang ini aku sedang memikirkan, kalau sekiranya aku ditakdirkan masuk ke dalam syurga, maka pasti maqam kedudukan aku ini berbeza. Engkau akan berada pada kedudukan yang tinggi, aku akan berada pada kedudukan yang rendah. Kata Nabi SAW, berbahagia, absyir, berbahagialah wahai Thawban, karena sesungguhnya seseorang itu al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasihi. ولذلك يقول سيدنا أنس بن مالك ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah mendengar ucapan Nabi, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia sayang, kata Sayyidina Anas, tidaklah yang kami sukai selepas mana Islam ini lebih daripada ucapan yang baginda Nabi SAW sebutkan tadi, karena kami mencintai dengan orang yang kami cinta dan kami akan bersama dengan mereka. لأن أعمالنا لا تؤهلنا أيها الإخوة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Ini karena hadirin sekalian, amalan kita ni yang tak seberapa menyebabkan kita ni jauh untuk nak berdamping dengan Nabi SAW. ولكن
نشهد الله تعالى أننا نحب رسوله صلى الله عليه وسلم. Tetapi ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menyatakan cinta kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله بسر هذه المحبة التي في قلوبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنا وأن يجعلنا من أهل زمرته يوم القيامة. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahsia cinta yang ada dalam setiap orang ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan juga kita dapat bersama dengan masuknya kelompok zumrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli ma'iyyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-dunya wal barzakhi wal akhirati wal jannati. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ya Allah. Ketika di barzakh ya Allah, ketika mana di dalam syurga ya Allah. Allahumma in lam nakun ahlan li mahabbatihi faj'alna ya ilahana ahlan li hubbihi lana. Ya Allah, sekiranya kami ini bukan orang yang layak dalam mencintai baginda, maka jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti mereka-mereka yang mencintai baginda. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yasila uqulana وأرواحنا بعقل وروح سيدنا صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا وأوقاتنا. Ya Allah, jadikan akal-akal kami ya Allah, roh-roh kami ya Allah seperti mana yang telah dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan dan juga roh keadaan kami ya Allah. وأن يجعلنا جميعا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا هناك على حوضه الشريف لنشرب من كفه الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Ya Allah, seperti mana pada malam ini ya Allah kami berkumpul untuk dalam majlis ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami nanti di akhirat kelak ya Allah di hadapan kolam Nabi SAW supaya kami dapat minum daripada tangan Nabi SAW, kolam baginda Nabi yang siapa minumnya tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Jazakallah khair. Sekadar itu dahulu insya-Allah. Saya nak jemput sikit insya-Allah. Esok ada saya jemput, saya pun nak jemput insya-Allah. Dan kalau siapa-siapa yang lapang esok lepas subuh di surau seksyen 3 lah, saya jemput semua. Saya ada majlis zikir, majlis zikir lepas sembahyang subuh ada setiap Sabtu insya-Allah. Kemudian setiap Ahad minggu pertama selepas solat maghrib saya juga ada buat majlis bacaan burdah di Yayasan Restu insya-Allah. Lusa insya-Allah jemput semua insya-Allah untuk hadir. Sekadar itu dahulu untuk majlis kita pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam.